Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam pertama di TV Al-Hijrah. Tahukah anda Malaysia adalah satu-satunya negara yang memperkenalkan 6 bulan moratorium secara automatik. Ia termasuk pembayaran balik pinjaman, pembiayaan dan juga penstrukturan semula bagi kad kredit berkuat kuasa 1 April lalu. Alhamdulillah, dengan adanya automatik moratorium selama 6 bulan ini, rakyat Malaysia dapatlah menarik nafas lega. Rasa macam baru je Perdana Menteri kita mengumumkan automatik moratorium ini, tetapi hakikatnya moratorium ini akan berakhir tak lama lagi. Bukan dalam masa sebulan dua, tetapi dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Jadi persoalannya di sini, adakah anda rakyat Malaysia sudah bersedia untuk membuat pembayaran? Atau anda maklum berapakah total pembayaran tunggakan yang harus anda bayar? Atau adakah anda masih perlu menangguhkan lagi bayaran anda kepada bank? Untuk membincangkan topik persediaan menghadapi pasca moratorium ini, kami di studio mengalu-alukan kehadiran Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia Berhad, iaitu juga Ahli Majlis IBIM, Encik Hairul Kamarudin. Assalamualaikum Encik Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengar Encik Hairul lebih selesa dikenali sebagai Encik KK, betul? Betul, senang. Okey, sebelum kita mulakan, kami di studio ingin mengucapkan tahniah kepada Encik KK kerana menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia. Sudah hampir setahun? Setahun insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Sebelum kita memasuki topik pasca moratorium ya Encik KK, boleh Encik KK terangkan dulu apakah perbezaan di antara moratorium biasa dan juga moratorium automatik selama 6 bulan yang diberikan oleh kerajaan? Okay. Assalamualaikum Syabana dan audiens. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini untuk memberi keterangan tentang perkara yang berkenaan dengan moratorium. Soalan moratorium biasa bezanya dengan moratorium automatik. Moratorium biasa ialah apabila pelanggan ataupun yang terjejas harus membuat permohonan kepada bank, di mana bank akan menganalisa permohonan itu dan insya-Allah memberi kelulusan. Untuk moratorium automatik, ia diberikan kepada semua orang dan tidak perlu menghubungi bank bagi mendapat moratorium 6 bulan ataupun moratorium yang tidak perlu membayar ansuran bulanan selama 6 bulan. Okey, mungkin Encik KK boleh jelaskan sedikit contoh-contoh moratorium biasa yang pernah dilakukan oleh bank sebelum ni. So, beberapa tahun dahulu kalau kita ingat di Pantai Timur ada beberapa negeri dilanda banjir dan pada ketika itu ada beberapa perniagaan dan pelanggan individual di mana income dia terjejas. Dan apabila income-nya terjejas, dia tidak dapat membayar ansuran bulanan. So, bank yang mengambil berat seperti Bank Muamalat telah memanggil dan menawarkan moratorium kepada mereka yang terjejas supaya mereka dapat meneruskan hidup tanpa bebanan untuk memikirkan macam mana nak bayar hutangnya pada bulan depan. Jadi kalau saya boleh merumuskan di sini ya, perbezaan antara moratorium automatik dan bukan automatik, moratorium yang bukan automatik ni dia berdasarkan kepada kes dan perlu membuat permohonan kepada bank. Betul. Tetapi bagi moratorium yang automatik pula, dia boleh dinikmati oleh semua pihak sama ada yang terkesan ataupun tidak. Betul. Okey, mereka tidak perlu bermohonlah. Betul. Okey, memandangkan kita di dalam program kewangan Islam, mungkin Encik KK boleh terangkan sedikit apa perbezaan moratorium untuk pembiayaan perbankan Islam dan juga pinjaman konvensional? Tiada perbezaan untuk kali ini. Oh, tak ada perbezaan Tiada perbezaan. Bagi mereka yang telah mengambil automatik moratorium selama 6 bulan ini Cik KK, bila mereka tamat automatik moratorium 6 bulan ini, adakah mereka harus membayar lebih? Bagaimana? Jadi moratorium yang diberi pada awal April yang akan berakhir dalam 2 hari ini, bagi mereka yang telah mengambil moratorium itu, jangan risau, pada bulan Oktober bayar seperti biasa, tiada charge tambahan yang akan dikenakan, cuma tempoh pembayaran balik yang pada asalnya mungkin 30 Disember akan dilanjutkan kepada 30 Jun. Itu sahaja, penambahan masa tanpa ada apa-apa charge.
Okey, bagaimana pula di dalam situasi kalau seseorang pelanggan itu memilih untuk restructure penstrukturan semula ataupun reschedule? Jadi umum mengetahui selepas September ini moratorium ataupun repayment assistance hanya bersasar bukan untuk semua, bukan pukul rata, tapi bersasar kepada yang telah hilang pekerjaan, yang telah mendapat cuti tanpa gaji untuk setahun, 6 bulan ataupun telah dikurangkan gajinya. Jadi di sini pihak bank akan membuat penstrukturan semula atau membuat penjadualan semula. Di sini mungkin ada charge tambahan, tetapi ia minimal. Okey. Bila kita berbincang tentang penstrukturan semula ataupun rescheduling, boleh Encik Kiki terangkan dengan sedikit sebanyak apakah yang dimaksudkan dengan rescheduling, restructuring ni? Kerana ramai pelanggan-pelanggan bank mungkin tak begitu faham dengan terma-terma seperti ini. Ya, betul. So, saya nak ambil kesempatan ini mengatakan bahawa ada dua jenis cara untuk pihak bank menukar perjanjian asal untuk sesuatu pembiayaan itu. Jadi, kalau kita tengok pada penstrukturan semula, saya nak bagi example. Examplenya ialah kalau kita ada kad kredit Islamik. Di mana kad kredit itu berfungsi apabila kita membayar 5% daripada apa yang digunakan. Tetapi lama kelamaan, hutang itu tidak akan turun. Pasal kita hanya bayar 5%. Jadi bila dalam keadaan ini bila kita ingin tengok hutang kita menurun, apa kita buat ialah menstrukturkan kad kredit itu kepada term financing ataupun term loan, di mana ada ansuran bulanan yang akan mengambil tempoh 5 atau 7 tahun, tetapi pada akhir tempoh itu. Bagaimana pula dengan pembiayaan semula? Penjadualan semula tidak membabitkan apa-apa penukaran produk, tetapi hanya melibatkan pemanjangan tempoh untuk pembayaran, dan apabila tempoh itu telah dipanjangkan, maka secara automatik ansuran bulanannya akan berkurangan. Jadi ini untuk menepati income dia yang telah terjejas. Okey, terima kasih. Selepas ini kita akan mengajukan lagi banyak soalan-soalan menarik tentang pasca moratorium, tetapi sebelum itu kita perlu berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersama Tijara. Kita masih lagi membincangkan topik persediaan menghadapi pasca moratorium bersama Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia, Encik KK. Okey, daripada bila kita bercakap tentang pasca moratorium ini, terdapat dua pendekatan, ya. Satu adalah pelaksanaan lanjutan moratorium selama 3 bulan hingga Disember 2020, dan yang kedua adalah bantuan bank bersasar. Jadi boleh Encik KK terangkan apa yang dimaksudkan dengan kedua ini dan siapa yang layak untuk memohon? Okey, so simple. Apabila moratorium automatik berakhir pada bulan 9, 2 hari daripada sekarang, pihak kerajaan bersama industri perbankan pun telah mengidentify kumpulan-kumpulan yang mungkin terjejas. Dan tidak perlu rocket science untuk mengetahui yang bagi mereka yang telah hilang pekerjaan, bagi mereka yang telah dikurangkan gaji dan diberi cuti tanpa gaji selama setahun, maka mereka ini sangat layak untuk memohon supaya moratorium dilanjutkan. Jadi untuk yang pertama tadi, di mana lanjutan 3 bulan, moratorium 3 bulan sampai Disember, ini ialah khusus kepada mereka yang telah hilang pekerjaan ataupun yang telah diberi cuti tanpa gaji untuk berperingkat. Jadi harapan kami ialah apabila 30 Disember
bila moratorium berakhir, kalau dia masih belum dapat kerja, sila bincang balik. Kami sedia berbincang dengan sesiapa pun. Okey, bagaimana pula dengan yang bantuan bank bersasar ni, Encik Kiki? Ya, bagi yang bersasar ni, seperti yang diberitahu tadi, moratorium automatik untuk semua. Okey. Jadi yang ada yang tidak terjejas pun layak untuk menikmati moratorium di mana dia tak perlu membayar ansuran bulanan. Bagi mereka yang bersasar ini, mereka telah hilang pekerjaan, so mereka layak untuk mendapat extension ataupun kurangkan ansuran bulanan. Bagaimana pula dengan mereka yang dipotongkan gaji? Mereka juga tergolong dalam golongan terjejas ini kerana dan apa yang sesuai bagi mereka ini ialah mereka yang telah dipotong gaji daripada 1,000 tinggal 500 dan mungkin dulu installment dia 1,000 sekarang 500, pihak bank akan cuba untuk memberi ansuran bulanan yang sesuai dengan potongan gajinya. Okey, saya baru mendapat satu soalan daripada orang awam, ya, boleh saya bacakan di sini. Okey, saya tidak terjejas dengan COVID-19, tetapi isteri saya diberhentikan kerja akibat pandemik ini. Selalunya kami akan menggabungkan gaji kami untuk membayar pinjaman bank. Jadi dalam situasi ini di mana isteri saya bukan pelanggan bank, diberhentikan kerja, bagaimana bank boleh membantu saya dalam situasi macam ini? Boleh terangkan? Ya, so kata pendek layak. Dia layak kerana ini dipanggil ataupun diterma sebagai pendapatan isi rumah. Dan sekarang ini mungkin masa mereka pasangan suami isteri ini membuat permohonan untuk membeli rumah dahulu, mereka telah menggabungkan kedua income mereka supaya layak membeli satu rumah dan sekarang salah seorang daripada mereka telah hilang punca pencarian. Jadi di sini pihak bank bawa kumpulan bersasar ini, mereka layak untuk memohon dan pihak bank akan sedaya upaya cuba untuk meringankan beban mereka dengan mengurangkan ansuran bulanan supaya ia menepati income kepada isi rumah itu. Okey. So jadi bagi yang mereka memerlukan lanjutan moratorium selama 3 bulan yang akan berakhir 2020 Disember, mereka adalah di bawah kategori yang masih lagi belum dapat pekerjaan, yang masih lagi annual leave daripada syarikat-syarikat masing-masing. Tetapi bagi mereka yang di bawah bantuan bank bersasar, ini adalah untuk mereka yang dipotongkan gaji dan juga di mana keluarga mereka ada yang terjejas dengan akibat pandemik ini. Okey, bagaimana pula dalam situasi di mana seseorang itu dia adalah dia bekerja sebagai freelance untuk memohon, apakah dokumen-dokumen yang perlu kita bawa kepada bank? Okey, so sebelum saya pergi kepada dokumen tu, saya patut also beritahu bahawa kumpulan bersasar ini bukan sahaja untuk runcit, bukan sahaja pelanggan runcit, tetapi pelanggan PKS juga layak. Jadi apabila mereka mengalami kesusutan dalam income mereka dan ada bukti untuk menunjukkan bahawa selama 3 bulan ataupun selama COVID melanda, keuntungan syarikat telah jatuh 50%, 60%, mereka pun kira layak dan ditermakan sebagai kumpulan sasar. Jadi untuk menjawab soalan itu ialah sesiapa sahaja yang layak based on the benda yang kriteria yang diberitahu tadi, boleh memohon kepada mana-mana bank yang mereka ada urusan dan bersama mereka bawalah dokumen satu ialah IC ataupun SSM documentation. Nombor 2 ialah surat pemberhentian kerja, surat potongan kerja ataupun akuan bersumpah. Bagi PKS hanya bawa bank statement yang menunjukkan duit dalam bank account telah berkurangan kerana tidak dapat menjalankan perniagaan. Jadi dokumen ini diperlukan untuk bank untuk menganalisa, untuk memberi ansuran bulanan yang sesuai dan bertepatan dengan situasi kewangan pemohon itu.
Kerana ramai yang di luar sana kan yang bekerja sebagai freelance yang tak ada surat majikan. Jadi mereka pun layak untuk memohon untuk bantuan bank bersasar. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Nampaknya kita perlu berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tijara. Okey, bila kita berbincang di dalam situasi COVID-19 ni kan, banyak komunikasi telah berlaku di antara pegawai bank dan juga pelanggan-pelanggan. Jadi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, bagaimana Encik Kiki memastikan bahawa pegawai bank di barisan hadapan ataupun the frontliners ni dilengkapi dengan maklumat yang betul untuk memastikan pelanggan-pelanggan di luar sana juga mendapat maklumat yang betul? So, pada bulan 7 dan bulan Ogos, Bank Muamalat telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada semua ketua-ketua jabatan khusus untuk memantau prestasi moratorium ini. Dan jawatan kuasa ini akan duduk almost every day. Dan dalam jawatan kuasa ini, benda yang ditekankan ialah skrip yang patut diberi kepada frontliners supaya dapat menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh pelanggan. So, antara fokus jawatan kuasa ialah untuk memberi maklumat yang tepat kepada frontliners untuk memberi pertolongan yang sepatutnya, siapa yang layak, siapa yang kumpulan bersasar. Jadi, setiap frontliners di Bank Muamalat telah dilengkapi dengan notis itu. Jadi, sesiapa mana-mana pelanggan yang pergi ke Bank Muamalat, insya-Allah kita punya frontliner dapat menolong walaupun apa jua masalahnya. Okey. Apa pendapat Encik KK bila ada pelanggan-pelanggan bank yang mengatakan bahawa ada frontliners bank yang tak memberikan informasi yang betul, jadi mereka pun tak tahu yang mereka harus pergi ke bank. Jadi mereka agak gusar nak pergi ke bank kerana mereka tidak mendapat maklumat yang betul daripada frontliners bank ni. Apa pendapat Encik KK di sini? Jadi pihak bank telah pergi ke frontliners hanyalah satu channel. Bank ada beberapa channel. You boleh melawat ke sesawang Bank Muamalat, you boleh call in melalui call center. Dan semua avenue ini semua dilengkapi. So insya-Allah segala soalan. Tapi soalan yang paling popular sekarang ni ialah adakah saya ni digolong dalam golongan bersasar atau tidak. Jadi testnya senang. Adakah anda hilang pekerjaan? Adakah gaji anda dikurangkan? Ataupun adakah gaji suami atau isteri anda dikurangkan seperti isi rumah tadi? Ataupun anda telah disuruh mengambil cuti tanpa gaji untuk 6 bulan, setahun. Jadi kalau anda meet this criteria, anda tergolong bawah targeted audience. Jadi pihak bank seperti umum mengetahui, our approval rate ataupun tahap kelulusan untuk mereka yang apply adalah 90 ke 98%. Ini sangat bagus. Ini juga menunjukkan komitmen bank untuk memberi layanan dan also mengambil berat dan memberi pertolongan kepada mereka yang terjejas. Because tak ada makna kalau bank masih lagi mengejar ansuran bulanan yang lama apabila pelanggan itu tergolong dalam golongan terjejas. Jadi tidak adil lah. Okay. Jadi kita insya-Allah adil. Memandangkan kita akan moratorium automatik akan berakhir dalam masa beberapa hari lagi sahaja. Adakah pelanggan-pelanggan telah pun pergi ke bank untuk apply bantuan bersasar ini ataupun masih lagi ramai di luar sana yang masih belum lagi pergi ke bank untuk menerima bantuan ini? Okey, so pada pertengahan bulan September, awal dan pertengahan bulan September, beberapa bank telah ataupun semua bank di Malaysia ini telah beroperasi pada hari Sabtu dan hari Ahad. Ini adalah kerana pada awal bulan September hingga pertengahan respon kepada permohonan adalah sangat rendah. Dan ini membimbangkan, kami tidak tahu sama ada yang disasarkan tu dapat tak berita ini. Jadi kami
cuba sedaya upaya untuk menghubungi mereka supaya kita dapat menolong. Bukan kita nak mengutip. Kali ini kita mencari orang itu, cuba menghubungi orang itu untuk menolong, untuk meringankan beban dia. Jadi alhamdulillah sejak dibuka pada Sabtu dan Ahad, kita nampak adalah peningkatan sikit. Tapi ada lagi masih yang belum memohon lagi. Jadi kita ada beberapa hari sahaja lagi. Jadi saya merayulah untuk datang supaya dapat menikmati ansuran bulanan yang rendah dan dapat meringankan beban. InsyaAllah. Okey, berkenaan pasca moratorium, mungkin Encik Khairul ataupun Encik KK ada sebarang komen-komen terakhir, nasihat ataupun cadangan yang ingin dikongsikan bersama penonton. So, saya rasa yang paling penting ialah kekeliruan sama ada nama pemohon apabila dilulus penstrukturan semula ataupun penjadualan semula, adakah nama dia akan di blacklist pada SIKRIS? Jawapannya tidak. Untuk masa ini, pasca moratorium, kalau kita buat sebelum September, insya-Allah, tapi bukan insya-Allah, confirm nama anda tidak akan di blacklist di SIKRIS. Jadi janganlah dengar perkara yang tak betul kat luar tu. Nanti kekeliruan tu banyak. Jadi di sini saya untuk memberi kepastian bahawa SIKRIS anda tidak akan terjejas dengan penstrukturan semula ini. Terima kasih Encik KK. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia, kerana sudi untuk bersama dengan kami pada malam ini. Jadi kesimpulannya di sini kepada anda di luar sana, segeralah hubungi pihak bank jika anda benar-benar perlu dan layak untuk menyambung moratorium anda. Kerajaan dah pun beri peluang untuk menyambung 3 bulan lagi secara bersasar. Kita harus ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dah terhantuk baru terngada. Marilah kita semua saling bantu-membantu dalam masa-masa getir ini. Sampai di sini sahaja Tijara minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan bersama saya, Syabana. Assalamualaikum.